Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Saya Ain, kaunselor awak hari ini. Apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Awak dari mana tadi? Saya daripada kelas tadi. Oh, kelas. Uh-uh. Macam mana hari ini? Sibuk tak? Saya agak sibuk sikit lah hari ni. Tapi Alhamdulillah lah, saya masih boleh menguruskan masa dengan baik. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita mula sesi kita hari ini, boleh tak awak cerita sikit pasal latar belakang awak? Okey. Nama saya Siti Nur Najibah binti Makno. Umur saya 23 tahun. 23. Saya asal daripada Perak. Adik-beradik pula, saya ada 3 adik-beradik dan saya anak bongsu lah. Okey, saya belajar di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang Meskom. Umur 23, asal daripada Perak, adik-beradik ada 3 orang daripada, dan Najibah ni anak bongsu lah. Okey, kalau macam tu boleh saya panggil Najibah? Boleh. Okey. Saya nak bagi tahu yang sesi kita ni sebenarnya tertakluk kepada etika kerahsiaan. Jadi apa yang kita cerita, bincang dalam sesi ini adalah rahsia, kecuali ada benda-benda yang macam membahaya, memudaratkan, saya akan rujuk kepada pihak yang ketiga. Kemudian sesi kita ini berjalan antara 30 sehingga 40 minit bergantung kepada isu yang kita nak bincangkan pada hari inilah. Ada apa-apa soalan yang Najibah nak tanya sebelum kita mulakan sesi yang selanjutnya? Saya rasa tidak ada. Okey, tak ada. Jadi ada apa-apa yang Najibah nak kongsikan dengan saya hari ini? Okey, saya ada, iaitu saya ada masalah dengan perasaan marah yang tak boleh nak kawal. Kiranya macam saya tak boleh lah nak kawal perasaan marah saya ni. Oh, Najibah tak boleh nak kawal perasaan marah lah. Okey. Kalau macam tu kan, boleh tak Najibah ceritakan lagi dengan lebih lanjut macam mana isu itu boleh berlaku? Okey, macam ni lah. Saya nak cerita masa tu saya duduk dekat asrama. Okey, masa tu saya form 1. Okey, ada seorang budak tu, dia form 2 lah, kiranya dia tua setahun dah daripada saya kan. Okey, ada satu peristiwa tu lah. Macam waktu petang tu, dia adalah tarik kaki saya sampai saya nak jatuh katil tu. Okey, kiranya mula tu saya cakap lah elok-elok dekat dia supaya dia lepaskanlah kaki saya tu kan. Tapi dia tak nak lepaskan kaki saya tu. Lepas tu dia tariklah kaki saya tu kan. Lepas tu sampai satu tahap tu saya macam tak tahan lah, sebab kan saya cakap jangan tarik kaki saya kan, tapi dia tetap tarik. Lepas tu memang sampai satu tahap tu saya tak tahan dengan sikap dia, saya macam terus tertampar dia. Jadi saya terus tampar dia lah. Kiranya memang macam saya tak boleh lah nak tahan marah ni. Lepas tu saya macam teruslah melenting macam kat masa tu. Lepas tu tambah pula saya memang macam dah lama annoying dengan perangai dia. Kira macam dah lama lah saya perhatikan dia ni macam annoying. Oh, okey. Saya nampak lah yang Najibah tu memang dah lama ada perasaan marah yang tak boleh nak kawal sejak daripada form 1 lagi. Lepas tu Najibah ada cerita yang Najibah ada gaduh dengan seorang macam senior lah, ibarat senior dia form 2. Lepas tu
Najibah form 1 main gaduh-gaduh tarik kaki. Najibah dah cerita, dah suruh dah dia berhenti, tapi dia masih lagi tak nak, sehingga kan menyebabkan dia ditampar. Okay. Ada tak lagi peristiwa yang membuatkan Najibah rasa marah? Mungkin boleh share lagi dengan saya. Saya rasa macam nak tahu lagi lah. Okey. Saya dah ingat dah. Adalah satu hari tu kan, saya pergi bonding day lah dengan kawan-kawan saya. Kiranya masa bonding tu, kita orang adalah main banyak game kan. Game macam banyak lah. Lepas tu maksudnya masa yang game last kali tu, kita orang macam main lempar-lempar belon tu. Okey. Dah penat main tu, saya macam adalah duduk rehat sekejap kan. Sebab saya rasa macam nak rehat kejap lah, macam nak tambah tenaga kan. So macam tu adalah tiba-tiba tu, masa saya tengah duduk rehat tu, tiba-tiba macam ada seorang tu dia datang dekat dengan saya. Lepas tu dia balinglah belon air tu dekat saya. Padahal sebelum tu saya dah warning lah dekat dia, jangan buat. Sebab saya dah tak, sebab saya lagi pun saya tak ada baju spray nak pakai. Yelah, kalau orang tak ada baju spray, mestilah kita tak nak main benda-benda yang air ni kan. Betul. Lepas tu dia pun terus baling belon tu dekat saya. Lepas tu baju saya pun macam basah lah. Saya pun macam lepas dia baling belon tu kat saya pun macam naik angin lah kan. Sebab yelah, saya dah cakap jangan, tapi dia nak buat juga. Lepas tu siapa tak marah kalau orang dah cakap jangan buat tu kan. Lepas tu macam lepas dia baling tu, saya memang marah lah. Kiranya marah saya tu macam agak kuat lah. Macam hingga orang sekeliling tu macam takut lah dengan saya masa tu. Macam tu lah yang saya ingat lah. Okey, saya faham. Maksudnya saya nampaklah Najibah ni seorang yang tak boleh dikacau lah tanpa sebab. Kalau kacau, mulalah rasa macam nak marah. Contoh macam tadi lah yang Najibah cerita pada saya. Mula-mula Najibah cakap jangan lempar belon air tu, tapi kawan Najibah tu macam tetap juga nak lempar belon tu, sehingga menyebabkan yang baju Najibah pakai tu basah. Sedangkan Najibah dah cakap awal-awal yang baju Najibah yang tu je yang ada, memang tak ada spare dah. Okey, kan? Okey. Selepas Najibah marah, contohlah Najibah marah kan. Okey, lepas Najibah marah, apa perasaan Najibah? Perasaan saya Perasaan. Masa saya lepas marah tu kan, saya rasalah bersalah. Sebab macam kenapa saya perlu marah macam tu. Sebab sepatutnya macam saya tak adalah perlu nak melenting ke nak tinggikan suara kat mereka lah kan. Sebab kalau ikutkan saya ni memang jenis yang cepat hilang marah. Kiranya memang cepat rasa cool lah. Dia marah sekejap, maksudnya dia marah, tapi dia macam nak bertenang tu macam sekejap je. Kiranya macam saya ambil masa 30 minit lah untuk nak coolkan balik diri saya. Lepas tu saya macam boleh tenang. Sebab saya fikir macam saya tak nak lah musuh dengan siapa-siapa kan. Macam tu. Oh, okey. Maksudnya Najibah ni seorang yang cepat hilang marah. Kalau marah tu sekejap je boleh cool. Kalau paling lama pun ambil masa dalam 30 minit. Lepas tu boleh tenang kan. Betul tu. Okey. Biasa kalau Najibah gaduh dengan orang, agak-agaknya siapa yang akan minta maaf dulu? Okey, berdasarkan pengalaman saya lah kan. Kalau saya gaduh, biasanya macam saya tak akan minta maaf dulu. Sebab saya tahu yang mulakan gaduh tu orang lain. Dan macam orang tu lah yang sepatutnya minta maaf. Kalau pengalaman saya. Saya faham lah. Jadi
Najibah akan tunggu orang untuk tunggu orang tu minta maaf dulu. Kalau dia tak minta maaf macam mana? Adakah Najibah akan pergi dekat dia dan minta maaf, turunkan ego ke macam mana? Okey, macam kadang-kadang saya rasa macam walaupun tu bukan saya yang mula dululah yang bergaduh tu, saya rasa saya tak patut marah kat dia. Maksudnya kalau macam nak marah tak perlu dengan kemarahan yang melampau lah, saya rasa macam tu. Tapi macam kalau saya nak tunggu, saya minta maaf tu dia macam perlukan masa beberapa hari lah. Macam tu lah. Maksudnya macam saya ceritalah yang saya dengan belon air tu kan. Berapa hari tu baru saya minta maaf. Sedangkan dia hanya salah kan. Tapi saya turunkanlah ego saya tu. Mungkin sebab dia macam takutlah nak tegur saya. Sebab tu dia tak minta maaf dengan saya. Sebab saya fikir balik, kan saya marah kan. Lepas tu bila saya marah mesti dia takut. So macam dia takutlah nak mulakan minta maaf tu dulu. So saya macam fikir-fikirlah balik kan. Macam boleh je aku nak turunkan ego, macam aku pergi minta maaf dekat dia. Oh, okey. Nampaknya saya dapat tengoklah yang Najibah turunkan ego walaupun Najibah tahu yang Najibah tak salah dalam pergaduhan ni. Saya nak bagi tahu yang semua orang sebenarnya semua orang tahu yang minta maaf tu bukan menunjukkan kita salah sebenarnya. Jadi tak salah lah kita yang dulu minta maaf kan. Okay. Minta maaf. Kalau saya nak tanya sedikit lah, dalam keluarga Najibah, ada tak yang mempunyai perangai yang sama macam Najibah ni? Okey, saya rasa saya seorang je yang ada masalah kemarahan ni. Sebab macam ibu dengan ayah saya rasanya tak ada. Sebab macam mereka sentiasa, maksudnya mereka sangat penyayang lah orangnya. Maksudnya samalah macam dengan adik-beradik saya pun macam tak ada nak marah saya tiba-tiba sesuka hati, macam tak. Sebab saya rasa saya seorang je yang jenis suka marah macam ni. Oh, maksudnya ahli keluarga Najibah macam tak adalah orang yang macam marah macam Najibah ni. Cuma Najibah je lah yang macam ni. Oh, okey. Okey. Pernah tak Najibah marah dekat adik-beradik Najibah? Okay. Saya rasa macam pernah je saya marah. Tapi sebab mereka tu faham saya ni jenis macam mana. Sebab saya jenis macam saya ni tak akan marah kecuali orang tu yang mula dulu cari pasal dengan saya. Contohnya kalau macam orang tak cari pasal dengan saya takkan marah tiba-tiba. Sebab orang gila lah kan, macam tiba-tiba je saya marah tak tentu pasal, marah orang kalau orang tak cari pasal dengan saya, macam tu lah. Okey, jadi kiranya jadi adik-beradik saya pun faham dengan perangai saya macam mana. Dan kadang-kadang dalam hubungan adik-beradik ni kita macam mestilah dah kenal kan perangai masing-masing macam mana. Betul. So jadi jika kalau mereka yang salah ke yang mulakan pergaduhan tu, mereka yang akan minta maaf dulu. Maksudnya mereka dah kenal lah Najibah ni macam mana kan. Okey. Maksudnya kat sini kan mereka adik-beradik Najibah ni kan dah kenal dengan sikap Najibah kan. Jadi mereka macam saling kenal antara satu sama lain kan. Betul tu. Okey, saya nak tanya, ketika Najibah marah, Najibah rasa kan masa Najibah marah tu, Najibah rasional ke ataupun tidak? Macam tu. Okey. Kalau saya rasa kan, saya rasa benda ni tak rasional. Sebab macam lepas marah tu kan, saya macam baru cakap
saya macam rasalah kenapa aku marah dekat dia. Padahal aku boleh je cakap elok-elok. Macam tu saya rasa macam benda tak rasional lah. Sebab marah kan, marah ada ke yang rasional kan? Memang tak ada lah kan. Saya rasa macam tu lah. Jadi Najibah rasa Najibah tak rasional lah masa marah tu. Kan? Okey, jadi setakat ini Najibah boleh tak handle kemarahan tu? Ke tak boleh ke? Mungkin boleh share dengan saya. Okey, saya rasalah kan, saya tak boleh nak handle. Maksudnya macam kalau saya rasa macam marah ke, saya macam nak marah time tu juga. So saya rasa macam saya ni tak boleh nak handle benda tu. Sebab itulah saya datang ke sini jumpa dengan cik, sebab saya nak untuk kuranglah perasaan marah tu dalam diri saya. Okey, Najibah tak boleh nak handle lah ni marah ni. Okey, sekarang ada beza tak kemarahan tu? Adakah itu sama ataupun tidak? Okey, saya rasa saya masih cepat marah, tapi tak seteruk dulu. Kalau dulu saya macam pantang lah kalau orang cari pasal dengan saya ke apa kan, saya mesti akan cepat marah. Memang cepat sangat-sangat lah. Tapi sekarang rasa marah tu macam dah berkurang lah. Sebab kita makin besar kan, so rasa macam dah berkurang lah. Tapi dia macam masih macam ganggu lah hidup saya ni. Okey, masih mengganggu hidup Najibah lah. Sebab marah kan agak mengganggu dalam kehidupan kita. Kita tak nak pun, tapi dia macam mengganggu lah kan. Betul tu cik. Okey, saya nak bagi skala lah. Skala tahap kemarahan. Okey, contoh skala tu 1 hingga 10. 1 tu paling rendah dan 10 tu paling tinggi. Okey, rasanya berapa tahap kemarahan Najibah? Okey, saya rasa 7. Oh, 7. Okey, kalau macam tu saya rasalah tahap kemarahan Najibah ni masih berada di skala yang agak tinggi, kan? Betul tu. Okey. Sekarang kita dah dengar dah isu Najibah, dah dengar apa lagi, cerita Najibah dan sebagainya lah. Dalam isu Najibah alami sekarang ni, apa yang Najibah nak sekarang ni? Okey. Okey. Apa yang saya nak ni adalah saya nak turunkan perasaan marah. Saya rasa perasaan marah yang saya alami sekarang ni, dia macam mengganggulah dalam hidup saya. Jadi saya nak kurangkan rasa marah tu sedikit demi sedikit. Okey, maksudnya Najibah nak kurangkan rasa marah lah. Sebab perasaan marah yang Najibah rasa ni macam mengganggu hidup Najibah. Saya faham. Okey, setakat inilah kan. Apa yang Najibah dah buat? Ke Najibah memang tak ada apa-apa atau Najibah memang tak ada apa-apa perkara yang dibuat untuk turunkan perasaan marah ni? Okey, saya nak bagi tahu yang macam sebenarnya saya dah banyaklah buat benda untuk turunkan rasa marah ni. Okey, saya pernah lah terbaca kat majalah buku tu, ada share lah kan, pasal benda-benda macam ni lah. Contoh macam mana nak kurangkan rasa marah, apa yang perlu saya buat, apa perlu saya buat. Contoh macam saya dapat tu ialah diam bila nak marah. So macam saya pun cubalah apply benda tu dekat diri saya. Saya try lah. Maksudnya macam kalau marah, saya diam. Oh, bila marah Najibah diam. So Najibah dah apply lah dekat diri tu. Sikit-sikit. Betul tu. Okey. Kan Najibah dah pernah praktis kan buat benda ni kan.
Okey, setakat ni macam mana? Dah ada kesan ke atau belum ada kesan? Okey. Saya rasa kadang-kadang saya boleh kawal, dan ada masa macam saya tak boleh nak kawal benda tu. Sebab dia macam bergantung ikut situasi. Contohnya macam saya rasa macam biasalah macam tak boleh nak kawal sangat, sebab kadang-kadang sebab saya tak kacau pun orang lain yang kacau saya. So saya kan memang macam tak boleh orang kacau saya. So kadang-kadang saya awal-awal saya dah bagi tahu yang jangan buat saya marah, kalau tak macam habislah, macam saya naik angin lah. Okey, saya faham dengan apa yang Najibah cakap. Kadang-kadang boleh kawal, kadang-kadang tak boleh kawal perasaan tu. Okey, bergantung pada situasi yang Najibah alami lah kan. Okey, Najibah tak suka orang kacau Najibah tanpa sebab kan. Betul Najibah pun dah bagi warning dekat kawan-kawan atau siapa-siapa yang nak bergurau dengan Najibah, jangan buat Najibah marah. Kalau marah memang akan melenting lah kan. Okey, setakat inilah kan. Najibah ada apa-apa plan lain tak? Mungkin boleh share dengan saya ataupun nak tanya saya macam mana macam tu. Okey. Saya ada juga plan nak tulis. Tapi saya macam tak tahu nak mulakan macam mana. Saya tak tahu nak buat macam mana. Oh, maksud Najibah nak plan untuk menulis lah kan? Okey, saya rasa saya boleh tolong lah. Kalau macam tu, saya bagi cadangan dekat Najibah. Apa kata Najibah beli buku macam diary? Saya tengok macam dekat media sosial, dekat WhatsApp semua dah macam banyak jual diary kan. Okey, lepas tu Najibah beli, kotlah kan Najibah nak beli kan. Lepas tu Najibah tulis macam mana perasaan Najibah hari ni. Ada tak rasa marah? Kalau tak ada, tak tulis pun tak apa. Kalau ada, tulis. Macam mana Najibah nak atasi masalah marah hari ni, macam tu. Lepas tu boleh tulis skala ke atau apa-apalah, atau apa ni, perasaan Najibah pada hari tu, tinggi ke rendah ke, macam tu. Tulis pasal perasaan Najibah setiap hari pun tak kisahlah, sedih ke, marah ke atau sebagainya lah. Mungkin suatu hari nanti kita boleh share, duduk macam ni, buat sesi macam ni, and then kita kita bincang macam tu. Kita tengok macam mana progress untuk kurangkan rasa marah ni, macam tu. Betul juga tu. Sebab saya rasa mungkin saya akan cuba dulu untuk buat minggu ni. Sebab saya rasa apa yang cadang kepada saya, macam mana saya nak tulis dalam buku tu, apa progress saya perlu buat untuk dalam buku tu, saya rasa macam sangat manfaat lah untuk diri saya. Okey, dan saya akan cuba buatlah apa yang cik cakap ni kepada saya. Ya, kita sebenarnya kita tak tahu mana satu yang terbaik untuk kita kan. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba dulu dengan plan ni. Kalau tak boleh, mungkin kita boleh praktis dari segi perspektif Islam. Banyak lagi cara, tapi kita try and error yang ni dulu. Mungkin berhasil, atau kalau berhasil tu mungkin dengan peratusan yang agak rendah. Kita tengok. Okey, mungkin next sesi kita boleh bincang pasal ni lagi lah kan. Betul-betul, saya setuju. Okey, saya rasa macam itu saja kot hari ni yang boleh saya bincang. Sebelum saya tutup sesi kita pada hari ini, saya nak buat sedikit rumusan. Apa yang kita bincang pada hari ini ialah mengenai Najibah nak kurangkan perasaan marah, yang mana Najibah rasa benda ni macam mengganggu dalam hidup Najibah lah kan. Betul tu.
lepas tu Najibah ada kongsi cerita dengan saya hari tu dengan kawan Najibah yang tarik kaki Najibah, kemudian tak nak lepas padahal Najibah dah cakap jangan, dan akhirnya Najibah tampar pipi dia. Dan juga pasal belon air tu, kawan Najibah lempar belon tu ke Najibah padahal Najibah dah warning awal-awal jangan buat macam tu sebab Najibah memang tak ada baju spare, dan akhirnya dia lempar baju tu dekat maafkan saya, dan akhirnya dia lempar belon tu ke Najibah, dan Najibah rasa marah lah masa tu kan. Kemudian kita ada bincang juga sikit pasal macam mana nak buat plan untuk turunkan rasa marah. Antara yang kita bincangkan ialah menulis diary tentang perasaan Najibah. Okey, saya rasa yang ni boleh dijadikan sebagai tugasan untuk Najibah. Minggu depan atau perjumpaan seterusnya kita boleh bincang macam mana progres atau apa yang Najibah dapat daripada tugasan tu. Saya rasa itu saja je kot. Saya harap kita dapat jumpa lagi. Nanti kita set tarikh dan masa untuk sesi seterusnya. Boleh? Boleh. Okey. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Najibah sebab sudi datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey, sama-sama cik. Terima kasih juga.